Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sidang pendengar kita yang setia. Bertemu lagi kita dalam galangan forum atas talian. Kali ini kita akan membincangkan mengenai 3 Abdul menurut perspektif Islam. Bersama saya pada hari ini 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi dalam kalangan kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan 2 ahli panel tetap dan 1 ahli panel jemputan kita pada hari ini. Panel kita yang pertama, Saudari Alia Balkis. Panel kedua, Saudari Ashi Naili. Dan panel jemputan kita yang segak berkacamata, Saudari Kasrina Ilya. Selamat datang buat semua panel kita. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya yakin sebahagian besar daripada kita dan hadirin sekalian pernah menonton filem 3 Abdul yang diarahkan oleh karyawan agama kita, iaitu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai cerita 3 Abdul menurut perspektif Islam. Maka jika tidak keberatan, bolehkah saya meminta panel jemputan kita untuk memberi sedikit sinopsis mengenai cerita ini? Ya, semestinya boleh. Wahai saudari moderator yang petah berbicara, izinkan saya untuk menceritakan sedikit sebanyak berkenaan sinopsis cerita 3 Abdul ini. Baiklah, cerita ini mengisahkan tentang 3 adik-beradik lelaki yang merupakan anak kepada Ismet Ulam Raja, iaitu ahli perniagaan hartawan di negeri Isketambola. 2 orang daripadanya itu berhati busuk dan menginginkan kekayaan, iaitu Abdul Wahab dan juga Abdul Wahid. Manakala anak bongsunya, iaitu Abdul Wahab, pula mempunyai sifat yang bijaksana. Selain itu, terdapat juga ahli perniagaan yang hampir muflis yang bernama Sadiq Sigaraga. Beliau pula mempunyai 3 anak perempuan yang cantik, iaitu Hamidah, Rafidah dan juga Qasidah. Ismet Ulam Raja yang mempunyai kekayaan yang tiada tara di Isketambola itu menghidap penyakit golongan kaya, iaitu lemah hati. Dan seterusnya, cerita sedikit sebanyak tentang anak-anaknya ini. Abdul Wahab sangat menyayangi haiwan sehingga dia mengasaskan kedai menjual burung. Dan anak yang kedua, Abdul Wahid, gemar mengukir dan telah melancarkan sebuah kedai ukiran. Anak bongsunya, Abdul Wahab, pula menikmati muzik yang dibeli dari kedai muzik. Dan ini adalah sedikit sebanyak sinopsis yang boleh saya sampaikan mengenai cerita 3 Abdul ini. Saya akan serahkan semula kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada panel jemputan kita atas penyampaian sinopsis yang cukup lengkap. Menurut apa yang berlaku dalam cerita 3 Abdul, bapa mereka, Ismet Ulam Raja, telah meninggal dunia selepas memberitahu anak pertamanya, Abdul Wahab, yang beliau telah diamanahkan oleh bapanya untuk membahagikan harta-harta peninggalan ayah mereka bersama adik-beradiknya jika dia sudah meninggal dunia. Jadi, panel pertama kita, apakah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Ismet Ulam Raja semasa dia hidup berkenaan pembahagian harta menurut perspektif Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator. Perkara yang patut dilakukan oleh Ismet Ulam Raja ialah membuat hibah harta kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Islam tidak menetapkan had tertentu atau kadar tertentu dalam pemberian hibah. Hal ini kerana pemilik hibah merupakan pemilik kepada harta yang hendak dihibahkan itu. Maka terpulanglah kepada pemberi untuk membuat pertimbangan terhadap kadar harta yang ingin dihibahkan itu. Walaupun begitu, memberi hibah secara adil sangat digalakkan di sisi Islam. Lebih-lebih lagi jika diberikan kepada anak-anak. Jadi, pada pendapat saya, sebelum Ismet Ulam Raja meninggal dunia, beliau boleh melakukan hibah. Dan jika beliau bimbang atas sebab-sebab tertentu, maka beliau juga boleh melakukan hibah ar-rukbah atau hibah bersyarat terhadap anak-anaknya, di mana beliau boleh mengenakan syarat bahawa hibah yang dilakukan itu akan berkuat kuasa dan akan berlaku peralihan pemilikan itu selepas Ismet Ulam Raja meninggal dunia. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh panel pertama kita sebentar tadi. Baiklah, panel kedua. Sebelum Ismet Ulam Raja meninggal dunia, beliau ada mengatakan bahawa anak sulungnya, iaitu Abdul Wahab, akan menguruskan harta-harta peninggalannya. Malangnya, Abdul Wahab telah salah menguruskan harta yang telah diamanahkan oleh bapa mereka. Jadi pada pandangan anda,
Apakah perkara yang sepatutnya dilakukan oleh Abdul Wahab? Terima kasih kepada saudari moderator. Pada pendapat saya, Abdul Wahab iaitu abang sulung daripada 3 beradik itu perlu menguruskan harta peninggalan ayahnya dengan adil dan sama rata kepada adik-beradiknya kerana dia telah dipertanggungjawabkan oleh bapanya iaitu Ismet Ulam Raja. Sekiranya si mati meninggalkan lebih dari seorang waris yang menerima secara asabah iaitu sama darjatnya seperti dalam filem 3 Abdul ini yang memiliki 3 orang anak lelaki, maka mereka yang merupakan anak-anak lelaki ini sepatutnya akan mewarisi harta secara sama rata. Kemudian apabila si mati meninggalkan hartanya, setiap waris seharusnya mendapatkan persetujuan dan permuafakatan bersama daripada semua pihak sebelum melakukan pembahagian secara faraid. Baiklah, saya serahkan semula kepada saudari moderator. Sudah terang lagi bersuluh bahawa harta peninggalan perlulah dibahagikan secara sama rata dan memerlukan kesepakatan semua ahli. Jika sebentar tadi panel kedua ada menyebut mengenai pembahagian secara faraid, jadi bagaimanakah pembahagian faraid itu boleh dilakukan? Saya persilakan panel jemputan kita untuk memberikan penjelasan. Faraid dilakukan apabila si mati tidak melakukan wasiat tetapi memiliki harta dan juga mempunyai waris. Jadi, Ismet Ulam Raja yang memiliki harta seperti wang peninggalan yang berjumlah jutaan pound sterling, kebun, ladang, kilang, rumah sewa dan juga tempat perlombaan kuda perlu melakukan faraid kepada waris-warisnya iaitu ketiga-tiga anak lelakinya menurut nisbah pembahagian yang telah ditetapkan oleh Islam. Terima kasih atas pencerahan yang jelas mengenai pembahagian faraid yang telah dihuraikan oleh saudari Kasrina selaku panel jemputan kita. Jadi di sini saya percaya bahawa pendedahan awal dan didikan mengenai pengurusan harta ini amat penting. Jadi apakah pendapat saudari panel pertama kita? Pada pendapat saya, pendedahan awal dan didikan kepada anak-anak mengenai pentadbiran dan pengurusan harta amatlah penting kerana perkara itu akan dipraktikkan di dalam kehidupan masa akan datang. Perkara ini juga perlu ditekankan secara terperinci agar mereka mengetahui sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan harta seperti contoh hibah, wasiat, faraid dan sebagainya. Hal ini supaya dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku seperti yang dikisahkan di dalam filem 3 Abdul. Sebegitu jelas perkara yang telah diperkatakan oleh panel pertama kita. Saya yakin bahawa para hadirin juga telah faham mengenai pengurusan harta menurut Islam. Sebagai penutup, marilah kita dengar kesimpulan yang telah disimpulkan daripada saudari panel kedua kita iaitu Aisyah Naili. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada moderator yang nampak bersemangat pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat daripada filem 3 Abdul ini, kita seharusnya bertindak secara rasional dalam menguruskan harta serta tidak terlalu cepat membuat keputusan tanpa memikirkan keadaan pada masa akan datang. Selain itu juga, kita sewajarnya bertindak adil semasa pembahagian harta dan tidak mementingkan diri. Hal itu akan memakan diri pada kemudian hari. Baiklah, di samping itu juga, filem ini telah mengajar kita supaya menjadi orang yang tidak mudah putus asa dan mengalah jika tidak memenuhi kemahuan diri sendiri. Namun, teruslah berusaha agar mendapat natijah yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Saya kira inilah ulasan yang dapat saya simpulkan daripada filem 3 Abdul ini. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pandangan masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan kepada diri kita sendiri kerana berjaya tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Kesimpulannya, benarlah bahawa masyarakat kita perlu mengambil berat mengenai pengurusan harta dari aspek Islam. Jadi, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.